Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri hamba Umay Persembah Diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 16 November 2023. Kita ke berita utama. Pembunuh penyanyi terkenal era 90-an Allahyarham Alung Spoon akan dibebaskan dari penjara Kajang hari ini selepas Mahkamah Persekutuan meminda hukuman pemenjaraan sepanjang hayat kepada penjara 33 tahun. Peguam mewakili Muhammad Yaakob Demyati iaitu Cik Muji Cik Noh memberitahu utusan Malaysia bahawa anak guamnya akan dibebaskan hari ini namun belum dapat dipastikan masa sebenar anak guamnya bebas kerana difahamkan pihak penjara sedang menguruskan hal tersebut. Pagi tadi, Muhammad Yaakob, 57 tahun, terlepas daripada hukuman pemenjaraan sepanjang hayat selepas Mahkamah Persekutuan hari ini meminda hukuman tersebut kepada penjara 33 tahun. Dia sebelum ini diperintah menjalani hukuman mati namun diringankan kepada penjara sepanjang hayat selepas Lembaga Pengampunan yang bersidang pada 7 Ogos 2012 membenarkan petisyen rayuannya. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang bersidang bersama-sama Hakim Besar Malaya Tan Sri Muhammad Zabidin Muhammadiyah, Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Hasnah Datuk Muhammad Hashim, Datuk Nordin Hassan dan Datuk Abu Bakar Jaiz memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan semakan ke atasnya. Pada prosiding itu, Mahkamah Persekutuan mengetepikan hukuman kepada Muhammad Yaakob atas kesalahan membunuh Along atau nama sebenarnya Sabiul Malik Syafi'i yang terkenal menerusi lagu Rindu Serindu-Rindunya itu bermula dari tarikh tangkap pada 4 Januari 2000. Perdana Menteri menegaskan set minda perang dingin perlu dinotahkan kerana keadaan semasa memerlukan seluruh negara sama ada besar atau kecil berganding bahu dan bekerjasama. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia dan kumpulan serantau seperti ASEAN tidak sepatutnya dipaksa melihat dunia dan kuasa besar dalam sudut pandangan tersebut. Kata beliau, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping di luar ekonomi Asia Pasifik APEC merupakan satu perkara yang penting untuk kebaikan semua pihak. Perdana Menteri mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat ke-30 APEC di San Francisco, Amerika Syarikat yang bertemakan The Global Economy and State of the World bermula kemarin. Serangan bertali arus tentera Israel ke atas penduduk Gaza menyebabkan Palestin terus bermandi darah. Kekejaman itu juga turut menyumbang kepada peningkatan hampir 12,000 angka kematian termasuk kanak-kanak dan wanita. Dalam serangan terbaru, rejim Zionis turut mengepung Hospital Al-Shifa dan melancarkan serangan ke atas pusat perubatan tersebut yang turut mengorbankan 40 orang pesakit dan 5 bayi meninggal. Setiausaha Kementerian Kesihatan Palestin, Dr. Yusuf Abu Al-Rish memberitahu hampir 30,000 orang awam pula cedera dengan 70% daripadanya adalah kanak-kanak dan wanita. Terdahulu, keadaan di Gaza kini semakin meruncing dengan kekurangan bantuan kesihatan selepas tentera Israel menyerang 52 pusat kesihatan sehingga mengakibatkan 55 buah ambulans dan 25 buah hospital tidak lagi berfungsi. Sementara itu, beratus mayat penduduk awam pula hanya dibiarkan terbaring di tepi jalan raya memandangkan tiada ambulans yang boleh melalui kawasan berhampiran berikutan serangan tanpa henti yang dilakukan tentera Zionis. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu gagal dalam permohonannya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mencabar keputusan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul yang enggan mengosongkan 4 kerusi parlimen di Sabah. Perkara itu ditentukan selepas Hakim Datuk Amarjit Singh menolak permohonan dua pihak untuk mendapatkan kebenaran memulakan semakan kehakiman supaya Johari mengisytiharkan kerusi yang disandang oleh 4 ahli parlimen itu kosong. Permohonan semakan kehakiman itu difailkan oleh Naib Presiden Bersatu, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Datuk Kapten B. Muhammad Suhaimi Yahya sebagai pegawai awam parti itu pada 17 April lalu. Bersatu menamakan Johari dan 4 ahli parlimen itu iaitu Datuk Armizan Muhammad Ali, Papar, Khairul Firdaus Akhbar Khan, Batu Sapi, Datuk Jonathan Yassin Ranau dan Datuk Matbali Musa Sipitang sebagai responden pertama hingga kelima. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong,
hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang wanita dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan denda RM11,000 oleh Mahkamah Magistrate Air Keroh hari ini selepas mengaku bersalah mencuri jongkong emas dan wang tunai berjumlah RM27,820. Magistrate Khairunisa Hasni membuat ketetapan itu selepas menerima pengakuan bersalah tertuduh Goh Ming Siu 25 tahun sejurus 2 pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh dengan niat telah mencuri 1 jongkong emas 999 seberat 100 gram bernilai RM25,393 di kedai emas Leon dalam daerah Melaka Tengah pada 30 Oktober lalu. Sementara itu, bagi pertuduhan kedua, tertuduh didapati dengan niat mencuri wang tunai berjumlah kira-kira RM2,427 milik majikannya kira-kira pukul 10 malam di restoran Top Hit Ong Tai Mahkota BBQ pada 22 Oktober lalu. Mahkamah kemudiannya menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan bermula dari tarikh ditangkap pada 7 November 2023 dan denda RM10,000 atau 6 bulan penjara jika gagal bayar. Tertuduh turut dikenakan tambahan 2 bulan penjara yang berjalan selepas hukuman terdahulu selesai serta denda RM1,000 atau 1 bulan penjara jika gagal bayar bagi kesalahan di bawah Seksyen 381 Kanun Keseksaan. Jenazah bekas penyanyi nasyid kumpulan intim Muhammad Suhaimi Sahad 43 tahun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Fekra Sungai Ara Kota Tinggi Johor pada pukul 9 pagi tadi. Kira-kira 200 ahli keluarga, sahabat seperjuangan nasyid, saudara mara serta penduduk kampung hadir mengiringi jenazah ke tanah perkuburan termasuk anak sulung dan anak keduanya Ahmad Hadi El-Fardi 15 tahun serta Salman El-Khairi 13 tahun. Bacaan talqin dan tahlil ringkas seterusnya dipimpin vokalis kumpulan nasyid Diwani Hasno Jamal. Sebelum itu, jenazah suami kepada Nurdiana Muhammad Naim itu disolatkan sekali lagi di rumah keluarganya di Fekra, Sungai Ara. Suhaimi disahkan meninggal dunia pada 7.40 malam tadi di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultan Ismail HSI akibat jangkitan kuman dalam paru-paru. Arwah yang dimasukkan ke HSI dan ditidurkan sejak Jumaat lalu berikutan keadaan kesihatannya yang semakin merosot selepas batuk teruk sejak Ogos lalu serta mengalami cirit-birit. Berita luar negara. Kampung Bak Tawang yang terletak di Mizoram Timur Laut India disifatkan unik kerana menempatkan sebuah kediaman keluarga terbesar di dunia. Media tempatan melaporkan 199 ahli keluarga tinggal di bawah satu bumbung dalam satu bangunan yang besar. Pu Ziona yang merupakan ketua keluarga terbesar dunia itu dilaporkan mempunyai 38 isteri, 89 anak dan 36 cucu. Bagaimanapun, Ziona meninggal dunia pada usia 76 tahun akibat komplikasi kesihatan pada tahun 2021 dan keluarganya masih terus tinggal di kediaman Ziona berhampiran Bukit Bak Tawang. Beberapa anak Ziona mempunyai isteri termasuk ada yang lebih daripada seorang dan mereka juga berkongsi segala-galanya daripada kerja harian makanan dan juga dari segi kewangan. Satu tinjauan berpendapat mendapati bahawa lelaki botak dilihat sebagai seksi di mata wanita. Laman kaji selidik secara dalam talian, Reboot mendapati hampir 9 daripada 10 wanita berpendapat bahawa lelaki botak kelihatan seksi. Monarki Britain Putera William dinamakan sebagai lelaki paling seksi tanpa rambut sekaligus mengatasi pelakon Hollywood Vin Diesel dan Jason Statham. Jurucakap Reboot yang menjalankan tinjauan terhadap 2,000 wanita itu berkata pihaknya meneliti dengan terperinci setiap faktor dalam menentukan ranking baru bagi lelaki botak paling seksi di dunia. Sementara itu, seorang lagi aktor Hollywood, Samuel L. Jackson, menduduki tempat keempat manakala bos syarikat e-dagang Amazon, Jeff Bezos, berada di kedudukan kelima. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari.
Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi. Shopee berjaya membuat rekod baru dalam jualan globalnya setelah mencatat jumlah nilai dagangan sebanyak 4.65 bilion ringgit pada 11 November lalu atau lebih dikenali sebagai 11-11 jualan hebat. Ketua Pemasaran di Shopee Malaysia, Kenny Soh berkata ini merupakan jualan terbesar syarikat yang pernah dicatatnya. Lebih menarik, lebih 1.3 juta produk terjual dalam 2 jam pertama ketika 11-11 jualan hebat dengan produk fashion mendominasi pencarian di aplikasi tersebut. Pada promosi berkenaan, rakyat di negara ini menikmati voucher penghantaran percuma, pelbagai tawaran dan diskaun menarik kempen ini untuk mendapatkan tawaran terbaik. Selain itu, Shopee juga mencapai kenaikan 82 kali ganda pesanan Shopee Live terhadap penjual tempatan ketika 11-11 jualan hebat, menunjukkan kepentingan stream langsung sebagai ciri penting dalam ekosistem Shopee. Kerajaan Malaysia dan Google mengumumkan kerjasama strategik untuk mewujudkan 300,000 peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia dan syarikat tempatan dalam ekonomi digital yang sedang berkembang pesat. Kandingan kerjasama itu bermatlamat untuk membantu perniagaan dari semua saiz memajukan daya saing digital mereka melalui program kemahiran, pelaburan dalam infrastruktur digital, inovasi kecerdasan buatan AI yang bertanggungjawab dan dasar mengutamakan awan, kata Google dalam satu kenyataan hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rangka kerja ekonomi madani Malaysia disasarkan untuk meningkatkan saiz ekonomi Malaysia serta memastikan semua pihak berkepentingan terutamanya rakyat dan perniagaan kecil dapat menikmati faedah sosioekonomi seterusnya. Google dalam pada itu berkata inisiatif terbaru itu adalah bersandarkan kepada pelaburannya di Malaysia sejak 12 tahun lepas. Berita sukan. Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan Kyrgyzstan Stefan Tarkovic yakin kemenangan akan menjadi milik mereka dalam aksi menentang Malaysia bagi perlawanan pertama kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 malam ini. Bagaimanapun, Tarkovic mengakui bahawa perlawanan malam ini akan berlangsung sengit dan menjadi cabaran buat anak-anak buahnya kerana peningkatan ketara mutu bola sepak Malaysia sejak kebelakangan ini. Menganggap perlawanan malam ini sebagai tanggungjawab paling besar sepanjang kerjanya, Tarkovic turut menyifatkan ia sememangnya bagaikan satu perayaan bagi sesebuah pasukan bagi mengimpikan kelayakan ke Piala Dunia. Dalam pada itu, Tarkovic berkata dia percaya Malaysia memiliki pemain yang terbaik sejak beberapa tahun lalu dan anak-anak buah Kim Panggon tidak boleh dipandang mudah. Beregu campuran negara Tan Kiang Meng Lai Beijing menceriakan kem Malaysia apabila mencipta kejutan menewaskan pilihan ke-6 kejohanan Kim Wan Ho Jong Na-eun di pusingan kedua Master Kumamoto Jepun awal pagi tadi. Kian Meng Beijing melakar kemenangan 21-14, 21-17 ke atas pasangan nombor 7 dunia itu dalam tempoh 36 minit untuk menempah tempat ke suku akhir. Kemenangan ini turut membalas kembali kekecewaan Kian Meng Beijing yang tewas kepada pasangan Korea Selatan ini ketika aksi pusingan pertama pada terbuka Singapura Jun lalu. Pada perlawanan esok menyaksikan pasangan beregu ini bakal berdepan gandingan Jepun Yuta Watanabe Arisa Higashino yang juga pilihan kedua kejohanan. Dalam satu lagi perlawanan membabitkan pertemuan sesama Malaysia, pasangan muda meningkat naik Chen Tangji Toh Yi Wei lebih ampuh ketika menentang Shivon Lai Goh Sun Huat. Mereka beraksi selama 56 minit sebelum slot suku akhir berpihak kepada Tang Ji Yi Wei dengan keputusan 16-21, 21-13, 21-13. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 16 November 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja pada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.